Tajuk kita hari ni untuk tingkatan 5 KBSM, tajuk dia kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, ni tajuk dia. Okey. Kalau tingkatan 4, okey, KSSM, tajuk dia ialah graf gerakan. Dua-dua ni sebenarnya topik yang sama, tapi nama tajuk tu dia lain. Konten dia tetap sama. Okey. Jadi itu sebab saya gabungkan hari ni tingkatan 4. So kita ada dua subtopik dalam tajuk ni. Graf jarak masa dengan graf laju masa. Ada dua jenis graf. Okey. Kita terus yang pertama, kita nak pergi kepada graf jarak masa. Maksudnya graf jarak lawan masa. Okey, adakah anda pernah menaiki pengangkutan awam ke suatu destinasi? Pernah tak? Pengangkutan awam, naik apa? Okey, ada pernah naik bas? Pernah naik kereta api? Kereta api, okey. ETS? Tak pernah cikgu, langsung tak pernah naik kereta. Tak pernah? Nope. Oh, ni kaya ni, ada kereta, naik kereta je. Okey, ataupun pernah naik kapal terbang? Pernah lagi, tapi tahun ni akan pergi. Okey. Okey, so ni kapal terbang. Sekejap je dah sampai. Okey. Okey, ni kalau kita naik kapal terbang, saya ambil satu contoh situasi. Kalau naik kapal terbang, okey, tiket sekejap. Tiket perjalanan, terutamanya tiket kapal terbang akan mengandungi paparan waktu perjalanan bermula dan anggaran waktu anda akan sampai di destinasi yang ditujui. Okey, dalam tiket tu ada waktu perjalanan dan anggaran waktu sampai. Okey, contohnya anggaran tempoh masa penerbangan domestik dari KLIA 2 ke Miri. Okey, 2 jam 20 minit. Dia ada tulis kat situ berapa jam. Pukul berapa mula bertolak, pukul berapa sampai. Okey, so bagaimana anggaran masa ini dikira? Okey, kalau nak buat pengiraan ni, dia akan melibatkan laju kapal terbang tu, dia akan melibatkan jarak perjalanan dan akan melibatkan masa. Tiga-tiga ni berkaitan. Okey? So dalam topik ni memang ada kaitan dengan situasi yang saya bagi ni. Okey, next. Okey, laju ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Jadi kita nak wakilkan dalam graf, okey, untuk laju ni kita wakilkan dengan graf jarak lawan masa. Okey, ni kita graf jarak masa ni membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Bila ada graf lawan jarak masa ni, kita boleh nampak jelas lagi. Okey? Okey, ni contoh. Paksi mencancang ni, paksi Y mewakili jarak. Paksi X, okey, paksi X ni mewakili, paksi mengufu X mewakili tempoh masa. Ini line yang pink ni, inilah graf laju dia. Okey, ini ialah kecerunan. Kecerunan ni sebenarnya mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Okey, so kamu hafal, kamu kena ingat konsep dia. Jarak lawan masa akan menghasilkan graf laju. Okay, yang ni ialah laju. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Okey, melukis. Kita nak lukiskan graf jarak masa. Okey, baca ni. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jago lumba basikal trek negara. Kenal tak siapa Azizul Hasni Awang? Tak kenal. Rocketman. Langsung tak kenal. Tengok muka dia ni. Dia tunjuk muka dia. Tak pernah tengok ke? Tak nak tengok sebab tak kenal sangat nak sukan.
Apa dia? Tak saya ingat pun. Tak pernah. Kenal. Tak tahu, tak kenal. Kenal kan? Okey, Azrin ni pun dia nak jadi macam ni lah, Azizul Hasni Awang ni. Okey, dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Okey, jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, setiap 2 jam. Okey, latihan setiap 2 jam setiap hari. Okay, so dia bagi dah jadual ni. Setiap hari ada 2 jam dia buat latihan. Okay, untuk yang masa sifar ni, jarak dia pun sifar lah. Tapi bila dah sampai 30 minit, yang pertama, jarak yang dia kayuh basikal tu 10 kilometer. Bila sampai ke 60 minit, jarak dia 20 meter. 90 minit, jarak 30 meter. Bila dah cukup 2 jam, jarak dia 40 kilometer. Okay, jadi kita boleh wakilkan dengan graf. Okay, kita nak wakilkan daripada jadual tu menjadi graf jarak melawan masa. Okay, tengok ni penyelesaian dia. Kita nak pilih skala yang sesuai dan plotkan. Okay, ini kita nak lukis graf ataupun sketch graf lah, lakarkan graf. Okay, kemudian sambung titik-titik yang diplot. Okay, ni jawapan dia. Okay, kita ikut jadual yang diberi. Okay, ini di atas graf dia ada grid grid. Jadi kita ikut 30 minit, 60 minit, 90 minit, 120 minit. Ini 2 jam lah. Okay, dan plot ikut yang diberi dalam jadual. So dapatlah graf jarak melawan masa. Okay, ini satu contoh. Okay, selain jadual, melukis graf jarak masa, kita boleh lukis juga berdasarkan persamaan. Okay, dia bagi persamaan, kita buat graf. Okay, contoh situasi Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S kilometer. S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80 T. Okey, persamaan diberi. Kita nak lukis graf dia. Okey, ni soalan dia. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Selva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Okey, so ini persamaan diberi. S sama dengan 80 T. Okay, rangka dia kita kena buat jadual juga. Okay. Macam tadi dah diberi jadual. Sekarang jadual tak beri, kita yang kena createkan jadual tu. Sebenarnya ini kita boleh buat 2 titik pun dah cukup. Okay. Sebab 2 titik dah boleh buat satu garis lurus. Okay, tapi ni saya tunjukkan 4. Okay, saya buat jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang ketiga. Kosong ni memang kena start dari kosong lah. Okay, kalau T kosong, jarak dia masukkan dalam persamaan ni. T kosong, S pun kosong. T1, S dia akan dapat 80. T2, S akan dapat 160. T3, S akan dapat 240. Nak dapatkan S berdasarkan persamaan. So, bila dah dapat jadual, jadual dah lengkap, kita terus lukis graf. Buat paksi jarak lawan masa. Buat ikut jam yang kita buat tadi. 1, 2, 3. Dan kemudian jawapan dia ni. Ikut skala dia. Ni hanya untuk bina graf. So inilah jawapan. Berdasarkan jadual dapat bina graf. Kita selepas kita bina graf, kita nak mentafsir graf jarak masa pula. Dia bagi graf dan kita kena tafsirkan dia. Ni memori kamu dah belajar. Previous knowledge. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Betul kan? Dah belajar ni? Okey tak? Dah.
Okey. Okey. Ini rajah 1 contoh. Ini contoh graf jarak masa yang dah komplit. Jarak lawan masa. Okey. Okay, jarak melawan masa. So ini dari O pergi A, pergi B dan pergi C. Okey. Ni contoh lagi satu. Jarak lawan masa juga. O pergi P, pergi Q dan pergi R. Okey, dia tak semestinya menaik ke atas je. Ada juga dia menurun ke bawah je. Okey, kita tengok dia punya explanation. Okey, rajah 1 ni. Rajah 1 menunjukkan O ke C sejauh S meter. Jarak dia S meter dalam tempoh T saat. Jumlah masa dia T saat tempoh dia. Okey, apa lagi? Kecerunan dia positif. Dari OA ni kecerunan dia positif. Kan arah kanan kan? Arah kanan positif. Okey. Kecerunan mewakili kelajuan. Inilah ini ialah laju dia. Okey. Laju yang untuk rajah ni dia beri laju dia ialah seragam. Okey, AB. AB pun mewakili kelajuan tapi dia malah macam ni, maksud dia laju dia ialah sifar. Okey, dia tak bergerak, dia pegun. Dia stop. Dia berhenti seketika. A sampai B, mungkin ada berapa tempoh masa dia berhenti. Jadi maksud dia yang kalau dia mengufuk macam ni tak bergerak, dia ialah pegun, dia berhenti. Dia berhenti. Okey? Okey, BC. BC kecerunan dia naik ke atas lagi, dia positif. So dia makin laju dia teruskan perjalanan. Kalau tadi dia stop, berhenti kejap, lepas tu dia teruskan perjalanan ke C. Ini dia punya explanation dia. Okey, OC. OC maksud dia jumlah OC, jumlah jarak dia dekat sini paling tinggi kat atas ni. Ni ialah jumlah jarak. Okey, ni satu contoh. Contoh kedua, explanation dia yang tadi juga saya tunjuk ni. Okey, menunjukkan gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Okey, explanation. OP positif macam tadi, dia positif. Okey, dia punya laju kecerunan positif bermaksud laju dia positif. Kemudian P ke Q. P ke Q ni kecerunan dia sifar sebab macam tadi kan dia pegun. Dia tak ada laju. Dia berhenti seketika, dia berehat. Okey. Kemudian Q ke R, kecerunan dia negatif. Okey, negatif ni bermaksud objek dia patah balik ke tempat tu. Okey, maksud dia mula dekat O dan dia patah balik ke T tu, maksud dia O jugalah, dia balik ke tempat asal. Okey. Ni apa? Kan dia sejauh. Okey, kenapa dia jumlah pergerakan dia 2S meter? Dekat sini dia tulis. Gerakan dia, mula dia pergi O pergi P, jumlah dia S. Jarak dia S. P pergi Q tak ada jarak berlaku sebab dia berehat. Kemudian dari Q pergi R, dia patah balik. So S lagi. Itu sebab 2S. Okey, faham tak? Okey tak? Rajah yang first tadi, dia pergi saja, dia tak patah balik. Rajah yang ni, rajah 2 ni, dia pergi dan dia patah balik. So jumlah jarak S. Maksudnya 2S. 2 kali S. Okey. Tu tadi contoh secara dua contoh yang berbeza. Ni pun secara dia kita nak mentafsir graf jarak masa. Okey, ni graf dia P pergi Q laju. Okey, ni saya ulang balik. P pergi Q ialah laju. Q pergi R, jarak dia seragam ataupun laju seragam laju seragam. Okey, sebab dia berhenti. Okey. Dan kemudian R pergi S ialah laju negatif.
dia patah balik ke tempat asal. Okey. Ni dia punya, saya buatkan senang nak ingat. Okey, laju sebenarnya bila graf jarak lawan masa, dia melibatkan laju. Kamu kena hafal kita ada 2 jenis graf. Ni baru graf yang pertama. Ini jarak masa. Okay, yang pertama, jarak masa melibatkan laju. Laju ni ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okay, bermaksud laju ni ialah kecerunan. Kita nak cari kecerunan. Okay, nak cari dia punya kecerunan. Formula untuk kecerunan, perubahan jarak bahagi perubahan masa. Maksud dia, jarak akhir tolak jarak awal bahagi masa akhir tolak masa awal. Sama konsep nak mencari kecerunan. Okay? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Itu kecerunan kan formula dia? Okay. Yang jarak seragam ni atau laju dia seragam jarak dia sama, dia tak berubah. Laju dia sama dalam tempoh masa ni. Berapa tempoh masa ni? Okey, laju negatif. Okey, laju negatif ini. Laju negatif menunjukkan arah yang bertentangan ataupun dia kembali semula ke tempat asal dia. Dari mana dia mula. Kalau ni dia mula dekat U tapi dia pergi dekat lain, dia patah balik melebihi daripada tempat mula tu. Okey, boleh screenshot benda ni. Kamu boleh screenshot sebab nanti senang kamu nak ingat. Next, kita terus. Contoh. Okay, kita pergi contoh. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Ada 2 ni. Kita bagi 2 contoh graf. Tak semestinya dalam satu graf ada satu pergerakan. Okey? Tak semestinya ada satu laju je. Kadang-kadang tengok ada 2. Melibatkan kereta dan bas persiaran dalam satu graf. Okey. Yang kereta ni, graf OA yang pink ni mewakili kereta. Dari O tu ialah Puchong, ni kat sini. Puchong ke Bandaraya Melaka. Okey, Puchong pergi Melaka. Sampai sini. A ni Melaka Okey, graf BC yang hijau ni. Graf ni mewakili bas persiaran. Okey. Hijau ni bas persiaran. Bas persiaran ni dari Bandaraya Melaka. Tengok A dengan B kan sama. Bermaksud tempat yang sama. A ialah Melaka, jadi B ni pun Melaka. Okey, bas tu dari Melaka pergi ke Puchong. Dia terbalik tak? Melaka dia pergi ke bawah. Yang ke bawah ni tadi sini mula dengan Puchong. Jadi C ni pun ialah Puchong. O dengan C sama. Bermaksud Puchong. Okey. Kereta Puchong pergi Melaka. Dari Puchong pergi Melaka. Bas pula dari Melaka pergi Puchong. Okey, faham? Dah jelas dua kenderaan. Okey, kita tengok. Tapi dia punya laju dia berbeza-beza lah ni. Kereta lain, bas persiaran lain. Okey, kita tengok tentukan beza laju. Kita nak tengok dia punya perbezaan laju di antara kereta dan bas persiaran. Jadi kita kena buat satu persatu. Okey, kita buat yang pertama dulu. Untuk kereta. Untuk kereta yang pink ni pink. Okey, ni kamu kena ingat apa formula kita nak guna. Okey, penyelesaian dia. Laju kereta, formula dia jarak bahagi masa. Maksud dia beza jarak bahagi beza masa. Okey. Macam tadi saya sebut kan, beza jarak maksud dia jarak akhir tolak jarak awal. Mesti akhir tolak awal. Masa pun masa akhir tolak masa awal. Okey. So ini punya graf. Saya keluarkan graf kereta je supaya senang nampak kat sini. Kereta Puchong pergi Melaka. Okay, dia mula dengan dia 2 jam je. Tempoh masa dia 2 jam. Jumlah jarak dia
150. Okey, ganti masuk ke dalam formula ni. Kita nak cari kecerunan lah ni. Laju bermaksud kecerunan. Take note, tulis sikit dekat buku. Laju tu bermaksud kecerunan. Okay, untuk graf jarak masa. Okay. So, jarak akhir dia 150. Yang akhir dia 150. Dia mula dengan kosong. Jadi, 150 tolak kosong. Okay, bahagi. Masa pula, masa akhir dia 2 jam. Dia mula dengan kosong. So, 2 tolak kosong. Okay. So, jawapan dia 75 km per jam. Okay. 75 km per jam boleh juga ditulis macam ni. 75 km J negatif 1. Ataupun 75 km per J. Dua-dua boleh. Okay, jelas tak? Okay ke tak okay? Okey. Faham ini baru kita cari laju kereta. Okay, hafal, laju ialah kecerunan. Kecerunan ialah beza jarak dengan beza masa. Beza jarak bahagi beza masa. Okey, ni baru laju kereta. Yang pink ni, yang pink. Okey, kita pergi yang kedua. Kita nak buat bas persiaran pula. Bas persiaran yang hijau ni. BC ni, hijau. Okey, macam tadi juga, laju, beza jarak bahagi beza masa untuk bas Itu apa kita nak tulis? Untuk bas. Ni dia punya graf. So, keluarkan. Apa jawapan? Apa tolak apa untuk jarak? Beza jarak apa tolak apa? Jarak akhir dia apa dia? Kosong. Jarak akhir. Dia mula dengan 150 ke atas ni. Jarak akhir dia kosong. Okey, jadi kosong tolak 150. Bahagi masa akhir dia 3, masa awal dia kosong. 3 tolak kosong. Okey? So dia akan dapat negatif. Nampak negatif? 50. Sebab arah bas persiaran yang warna hijau tu arah kiri. Okay? Menurun ni. Arah kiri, dia negatif. So ni negatif. Negatif ni sebenarnya menggambarkan arah tu bertentangan dengan kereta. So dia tak ada apa-apa maksud pun So kita boleh abaikan negatif tu. So dapat jawapan laju dia ialah 50 km/j negatif 1. Kilometer per jam. Okey. Dah siap dah jawapan soalan ni? Dah? Soalan sebenar dia apa? Ni soalan sebenar tentukan beza. Ya. Okey, jadi kenalah tolak. Yang besar tolak yang kecil. 25. So kereta lebih laju daripada bas. So 75 tolak 50 dapat 25 km per jam. Okey, siap soalan ni. Ini soalan hanya melibatkan laju je. Okey. Okey. Okey, next contoh 2. Okey, graf jarak masa lagi ni kita masih tajuk yang pertama. Subtopik yang pertama, jarak masa. Okey, yang ni pula gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Dekat sini je, 4.5. Dia tak sampai 0.5, dia sampai 4.5. Kat sini So, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Pegun tadi saya dah sebut. Pegun tu apa? Laju sifar. Pegun tu dia laju dia stop. Dia laju kosong. Dia apa? Laju dia sifar. Tak bergerak. Jarak seragam. Tak bergerak. Okey, ni dia nak soalan dia ni tempoh masa kereta dalam keadaan pegun. B, laju kereta 2 jam pertama dalam kilometer per jam. 2 jam pertama. Okey, soalan 3, huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, kita pergi satu persatu.
Okey, yang pertama dulu. Tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Tadi pegun tu tak bergerak dekat sini ni. Tempoh kereta berhenti. So ada dekat sini. 1 jam. Okey, berapa lama dia berhenti? 1 jam. Oh. Dari jam kedua hingga jam ketiga. Sedih 3 tolak 2, 1 jam. Dah dapat markah dah. Okey, fahamkan je. Kena fahami dia punya graf ni. Okey, jangan give up. Okey. Soalan B. Ni B Salah. Soalan A yang kedua. A2, laju kereta 2 jam yang pertama. 2 jam yang pertama. 2 jam yang pertama Jarak sini. bagi masa. Kecerunan dia sini. So laju tadi saya kata kena kira kecerunan. Laju kereta 2 jam yang pertama. Ni. Yang saya bulatkan hijau ni. Beza jarak bagi beza. Laju beza jarak bagi beza masa. Apa tolak apa? 150 tolak kosong. Okey. Ambil 150 tolak kosong. Tu jarak. Masa dia 2 tolak kosong. Kosong. Macam ni je. Tu dah dapat. 75 km per jam. Soalan yang B Dia nak huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, hanya bagi huraian. Tadi kita dah dapat untuk 90 minit terakhir. Laju kereta 90 minit terakhir. Beza jarak. Oh, dekat sini dekat sini, sorry. 90 minit terakhir. 90 minit terakhir kat sini. Okey. Sebab 3 sampai 4, 60 minit. 1 jam 60 minit kan? Lepas tu 0.5 ni separuh, setengah. 30 lagi. Jadi 60 campur 30, 90 minit terakhir yang ni. So kena cari kecerunan ini pula. Sama konsep. Kecerunan dia beza jarak bagi beza masa. 270 tolak sampai sini je Jangan tolak kosong pula. Kalau kosong sampai bawah ni. Kita nak yang 90 minit terakhir je. So 270 tolak 150 bahagi 4.5 tolak 3. So ini jawapan dia. 80 km per jam. Dia nak huraikan. Jadi kamu buatlah huraian. Kereta bergerak sejauh 120 km. Okey. Mana dapat 120 km ni? 270 tolak 150. Sebab dia nak huraian dekat sini dia. So sini 120. Kita tolak. 270 tolak 150. So buat huraian dia. Kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam. Ni apa ni? Salah ni. Per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Okay. Satu ni tak ada Tak ada buangkan. Okay. Next. Gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Kalau laju yang berbeza pula. Okay, laju berbeza. Dia berubah-ubah. Maksud dia sekejap dia laju, sekejap dia lambat ke. Okay, macam tu contoh. Okay. So kita kena kira laju purata. Nanti ada soalan untuk kira laju purata. Laju purata maksud dia jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, dia melibatkan purata laju lah. Okay, antara yang kamu kena ingat lagi, kena ingat balik ni, formula ni, tips ni. Dan tips ni. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, so jarak sama dengan laju darab masa. Sebab kita jarak kat atas, semasa pindah dia jadi darab. So jarak ialah laju darab masa. Hafal ni
Apa satu je yang atas ni, yang bawah ni boleh automatik tahu. Okey, contoh. Ni siapa ni bawa kereta? Okey, ni contoh Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Di Muar, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Okey. Ni. Dari Segamat pergi Muar, tapi dia berhenti dekat Tangkak sekejap. Jadi dia ada perbezaan dekat sini. Ini laju dia lain, ni pun laju dia lain. Okey. Dia berbeza laju. Okey, hitung laju purata. So dia nak purata je. Purata laju dia. Macam tadi purata laju ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, kalau ni soalan 2. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak di antara Tangkak dan Muar. Okey, kejap lagi kita go through soalan ni. Okey, kita buat yang pertama. C, ada C ya. Huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, kita pergi A dulu. Hitung laju purata. Okay, ni, dia punya formula. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, dia bagi dalam kilometer per jam. Ni pun kena hati-hati. Kadang-kadang dekat sini kilometer per jam. Tapi dekat graf dia bagi minit. Itu lainnya. So sekarang dia sama. Ni jam, ini pun jam. So okey lah. Okey, so jumlah jarak dia 80. Jumlah masa dia 1.5. So terus dapat jawapan. Ini jawapan dia. Okay. Kalau lah dekat graf ni dia bagi minit. So dekat sini kamu kena kena ubah kat sini. Dari minit menjadi jam. Okay, kena bagi dengan 60. Tapi ini direct jam. So terus jawapan. Okay, B. Okay, dia bagi Segamat ke Tangkak 50 km. Okay, Segamat ke Tangkak, soalan B dari Segamat ke Tangkak 50 km per jam. Okay, so kita tengok. Jarak formula tadi laju darab masa. Okay, so kita boleh cari dia punya jarak. Sebab S ni tak tahu, ni dia bagi dalam S. Dia suruh kamu cari S sekarang ni. Formula jarak S S tu laju darab masa. Jadi 50 laju, masa dia 1 jam. So darab je. So dapatlah 50 km. So S tu ialah 50. So dah boleh letak sini. 50. Okay? Okay. So jarak dia, kita nak, soalan dia bukan dia nak tahu S ni. Soalan sebenar dia nak jarak Tangkak ke Muar. Jadi Muar ni jumlah semua ialah 80. Jadi 80 tolak 50. Dia nak jarak ni. Ini. 80 tolak 50 sama dengan 30 km. Okey. To B, soalan C nak huraikan. Segamat pergi Muar. Kita nak huraikan. Jadi gunakan maklumat yang ada tadi. Okey, ni je. Kereta bergerak sejauh 80 km dan memang ada dah 80 km jumlah jarak dia. Dalam tempoh 1.5 jam dengan laju purata. Ni soalan A yang kita kira tadi. Buat je ayat huraian. Okey, siap. Ni soalan macam soalan problem solving lah. Siap satu soalan. Ni ada lagi soalan dia. Okey, setakat ni okey tak? So konsep yang pertama saya ajar tadi. Sekarang ni untuk graf jarak lawan masa. Melibatkan laju. Kecerunan tu sebenarnya ialah laju. Itu je. Itu dia punya keyword. Graf jarak masa, dia nak suruh kira kecerunan ataupun laju. Okey. Ni ada soalan lain, menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa.
Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Ni graf ni tak lengkap. Sebab perjalanan dia Seremban ke Lumut. Tapi sini Seremban pergi Rawang. Okay, lepas tu dia berehat sekejap. Ni dia berehat dekat highway kot. Kan? Dekat RNR dia berehat sekejap. Sepatutnya ada sambungan lah kat sini. Okay. Ni R pun kita tak tahu jarak dia. Sampai ke Rawang pun tak tahu berapa. Okay. Ni tak lengkap. Graf pergi ke Lumut tak ada di sini. Okay, jadi kita nak kena selesaikan. Okey, soalan A. Diberi jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66 1/3 km per jam. Hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Soalan B dia. Diberi jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. Jumlah jarak dia. Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam untuk sampai ke Lumut dari Rawang. Lengkapkan graf. Ni ada 2 soalan di sini. Kita pergi soalan pertama dulu. Kita kena, first kali bila ada soalan problem solving, kamu kena memahami masalah. Kena hitung jarak antara Seremban dengan Rawang. Kalau soalan B tu, kena lengkapkan graf. Selepas kamu fahami masalah, kamu kena rancang strategi. Nak guna formula apa? Untuk A tu melibatkan laju, jarak, masa. Nak cari jarak, laju, jarak, masa. Formula yang saya suruh hafal tadi tu. Kalau soalan B, kita nak lengkapkan graf tu, kita kena tahu masa dia. Sebab jarak dah dapat tadi, so cari pula masa. Dan kita kena laksanakan strategi. Kita solvekan lah ni, laksanakan strategi, kita nak solvekan soalan ni. Soalan A tadi kita patah balik soalan A. Kereta Encik Tan, Seremban pergi Rawang. Ni, Seremban pergi Rawang. 66 1/3 km per jam. Hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Formula kita nak guna, kita nak kirakan jarak. Kena ingat laju ialah jarak bagi masa. So kalau jarak, laju darab masa. Laju darab masa, so 66 1/3 darab 1.5. So kita akan dapat 100. Jadi jarak dekat R ni sebenarnya kita dah boleh tukar menjadi 100. So dah dapat. R ni ialah 100. So dah siap soalan A. Soalan B, dia nak suruh kamu completekan graf ni. Sebelum tu tengok apa information dia bagi. Jarak Rawang dengan Lumut. Jarak dia, Rawang tak ada lagi. Lumut tak ada lagi. Rawang dah ada. Jarak dia beri semua jumlah jarak 300. Jadi antara Rawang dengan Lumut kita tolak je lah. 300 tolak 100. Dapatlah 200. Bermaksud Rawang pergi Lumut ialah 200. Faham tak? Faham. So kita nak tentukan dia punya jarak. Masa pula. Masa ialah jarak bahagi laju. Jarak dah ada 200. Laju pun ada ni 80. Ni kat atas ni dia bagi. Masukkan dia dalam formula. 200 bahagi 80 dapat 2.5 jam. So Rawang pergi Lumut tambah lagi 2.5 jam. So kita lengkapkan graf. Ni jawapan dia. Dari sampai dia stop sini, kan dia stop tadi, Rawang kat sini. Dia berhenti sekejap, baru dia mula balik. Selama 2.5 jam. Sampai 300. Ini 300. Sebab jumlah jarak dia ialah 300.
Dari 2.5 tambah 2.5 bermaksud sampai 5 jam. Okey, jam kelima ni. Okey, boleh? Ini soalan problem solving. Konsep dia, gunakan formula je. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Kamu tukar-tukarkan formula tu je. Okey? Laju ialah jarak bahagi masa, iaitu mencari kecerunan.